صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Zakirna huma nusina wa 'allimna ma jahilna waj'alna min ibadikal faizin. Saya Muhammad Fikri bin Muhammad Nur, nombor metrik I19203-988 akan membentangkan tentang tajuk Al-Istihsan. Muqaddimahnya, di dalam ilmu usul fiqh terdapat satu istilah yang dinamakan sebagai Al-Istihsan. Ia merupakan salah satu dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistinbat hukum syarak. Definisi istihsan. Dari sudut bahasa, istihsan menurut Ibnu Mansur berasal daripada perkataan hasan yang bermaksud baik, dan dalam wazan istif'al, maka jadilah istihsan, yang mana ia membawa makna yang dituju kepadanya dan dikehendaki oleh seseorang meskipun ia dianggap buruk bagi orang lain. Manakala Al-Fairuzabadi menyatakan ia bermaksud menganggapkan sesuatu sebagai baik. Manakala dari sudut istilah syarak, ia mempunyai pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulama. Antaranya menurut Imam Malik, istihsan bermaksud beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Yang kedua, kata Imam Hanafi, istihsan adalah meninggalkan kias kerana satu dalil yang lebih kuat daripada Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma'. Kehujahan al-istihsan. Imam Hanafi menyebutkan beberapa lagi definisi, antaranya meninggalkan kias dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan. Dengan kata lain, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah. Dalam kaedah ini merupakan salah satu usul agama Islam dan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan kemudahan kepada kalian dan dia tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian. Hujah yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat ke dalam hati hamba-hambanya, kemudian ia memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diutuskan menyebarkan ajarannya. Lalu ia melihat ke dalam hati hamba-hambanya, kemudian memilih para sahabat dan menjadikan mereka penolong agama Allah dan berdamping dengan nabinya. Kerana itu, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, bagi Allah juga baik, dan apa yang dilihat oleh mereka buruk, bagi Allah juga buruk. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi.
Perkataan Abdullah bin Mas'ud di atas menunjukkan bahawa apa yang dipandang oleh majoriti kaum muslimin baik adalah baik juga bagi Allah. Manakala kalau sebaliknya apa yang dilihat oleh kaum muslimin buruk, maka buruk juga bagi Allah. Kata hasanan baik yang dalam kalimat pada riwayat tersebut merupakan suatu istilah yang kemudiannya dalam ilmu usul fiqh berubah menjadi istihsan. Meskipun keujahan hadis ini didebat oleh para ulama pada statusnya yang mauquf sampai ke Abdullah bin Mas'ud, namun para ulama Hanafiyah menjadikan ia sebagai salah satu alasan untuk membenarkan istihsan sebagai dalil syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bibi Izzati binti Sarjan Khan. Nombor metrik I18102744. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya. Saya akan membentangkan pembahagian istihsan. Pembahagian istihsan dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, istihsan dengan nas. Yang kedua, istihsan dengan ijma'. Yang ketiga, istihsan dengan uruf atau adat. Yang keempat, istihsan dengan maslahah. Yang kelima, istihsan dengan qiyas qafi, iaitu qiyas tersembunyi. Okey, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu istihsan dengan nas. Okey. Berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana wujud nas atau dalil khusus yang menuntut perbezaan hukum. Okey, contohnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, dalam ayat ni dia menjelaskan puasa tu wajib dan untuk sempurnakan puasa tu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan sebagainya. Namun terdapat keadaan yang mana kadang-kadang kita makan atau minum tanpa sengaja. Mungkin terlupa dan sebagainya. Dan berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'imun fala yuftir fa innama huwa rizqun razaqahullah. Maksudnya, sesiapa yang makan atau minum dalam keadaan terlupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuka puasa. Sesungguhnya itu hanyalah rezeki yang direzekikan Allah kepadanya. Okey, jadi dalam konteks hadis yang telah diterangkan, makan atau minum ketika puasa dalam keadaan terlupa tidak akan membatalkan puasa berdasarkan kaedah istihsan, walaupun sebenarnya ia berlawanan dengan makna umum ayat ataupun dalil Quran yang telah diturunkan berkaitan dengan puasa. Hal ini dikuatkan dan dijelaskan oleh hadis yang telah disebutkan oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Jadi istihsan ni, maksud istihsan dengan nas ni adalah berpaling daripada hukum batal puasa sebab makan dan minum kepada tidak batal puasa. Sekiranya makan dan minum tidak disengajakan kerana ada nas hadis yang menyebut perkara itu. Jadi istihsan dengan nas ni dia membatalkan, dia berpaling daripada hukum asal yang mana kalau kita berpuasa tapi kita makan dan minum batal. Tetapi hadis ini telah menerangkan sekiranya kita makan atau minum tanpa sengaja, maka puasa tersebut tidak batal. Okey. Kita pergi kepada yang kedua, istihsan dengan ijma'. Berpaling daripada hukum yang sabit dengan kaedah umum kepada hukum lain berdasarkan ijma' ulama' yang menentukan perbezaan hukum. Contohnya, akad istisna'. Okey, akad istisna' adalah tempah buat barang. Asalnya, kalau pada asalnya tidak dibolehkan kerana akad yang dibuat kerana akad tu dilakukan tiada barang. Okay?
Bila berakad tiada barang ni dilarang berdasarkan hadis, la tabi' ma laysa indaka. Maksudnya, jangan kamu menjual barang yang tiada pada kamu. Okey, menurut kaedah istihsan, dibolehkan dan dikecualikan daripada keadaan umum berdasarkan ijma' ulama'. Okey, tempahan untuk membuat sesuatu barang daripada perkara yang tiada adalah satu bentuk, pada keadaan sekarang, ia adalah satu bentuk keperluan manusia. Dan cara ini tiada bantahan daripada ulama' daripada dahulu sehingga sekarang. Jadi maksudnya macam keadaan sekarang, tempahan untuk kita menempah barang yang tiada tu dia adalah satu keperluan untuk orang sekarang. Macam kita nak tempah barang, kita kalau nak barang kita kena tempah dulu walaupun barang tu tak ada. Dia dah jadi keperluan untuk manusia sekarang. Jadi maksud istihsan dengan ijma' berpaling dari hukum batalnya akad istisna kepada hukum harus tersebut kerana ijma' ulama' yang mengharuskan. Maksudnya pada asalnya pada asalnya istisna ni dia tidak dibolehkan tetapi diharuskan berdasarkan ijma' ataupun pendapat kesepakatan ulama' sebab mengikut pada keadaan sekarang. Okey, seterusnya kita pergi kepada istihsan dengan uruf atau adat. Berpaling dari hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana uruf yang berlaku yang menuntut perbezaan tersebut. Okey, contohnya kaedah asal, kalau kita nak beri harta wakaf, kalau kita nak mewakafkan sesuatu, mestilah bersifat mu'abbad. Mu'abbad ni ialah kekal selama-lamanya. Okey, harta yang tidak alih. Harta yang kekal lah kita katakan. Seperti sebagai contoh kita bagi tanah. Okey. Jadi harta boleh alih ataupun kita panggil al-manqul tidak boleh diwakafkan kerana boleh rosak. Dan dia tak bersifat kekal lah sebab bila dia boleh rosak jadi dia tidak bersifat kekal. Tapi menurut kaedah istihsan, harta boleh alih, al-manqul ni tadi, boleh diwakafkan berdasarkan uruf ataupun kebiasaan amalan orang ramai pada zaman sekarang. Contoh macam wang atau buku. Okey, jadi istihsan dengan urufnya adalah berpaling daripada hukum wakaf hendaklah bersifat kekal kepada hukum harus wakaf, harta alih tidak kekal kerana biasa dilakukan pada zaman ini. Okey, jadi istihsan dengan uruf atau adat ni dia lebih kepada mengikut kepada kebiasaan sekarang. Maksudnya contoh kalau kita nak mewakafkan sesuatu, kita kena wakafkan benda yang tidak alih ataupun benda yang kekal. Contoh macam tanah, rumah dan sebagainya. Sebab benda tu macam tanah dia tidak boleh rosak. Tapi macam contoh kalau kita nak mewakafkan wang atau buku, benda tu dia harta boleh alih dan dia boleh rosak. Jadi harta tersebut bersifat tidak kekal. Tapi setelah melalui kaedah istihsan ni dengan uruf, jadi dibolehkan untuk mewakafkan harta yang tidak kekal sebab menjadi perkara tersebut menjadi kebiasaan dilakukan pada zaman sekarang. Okey, seterusnya ialah istihsan dengan darurat atau hajat. Berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana darurat atau hajat berlaku menuntut perbezaan hukum. Contohnya, menurut kias dan kaedah umum, bangkai jatuh dalam telaga akan menyebabkan air tersebut dianggap tidak bersih dan najis. Tetapi tetap tidak suci walau dibuang semua atau sebahagian air kerana ada air baru keluar. Kenajisan bangkai berdasarkan ayat Al-Quran Qul la ajidum fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu ila an yakuna maitatan aw damma masfuhan aw lahman khinzirin fa innahu rijsun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang
yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Surah Al-An'am ayat 145. Namun, fuqaha meninggalkan kias dan kaedah umum dan menyatakan telaga itu suci setelah dibuang sebahagian air. Hukum baru ini berdasarkan kaedah istihsan dengan darurat atau hajat. Okay. Jadi maksud istihsan dengan darurat atau hajat ni berpaling dari hukum bangkai yang jatuh dalam telaga menajiskan air kepada hukum telaga dikira suci dengan cara buang sebahagian atau keseluruhan dari air. Okey, jadi untuk bahagian istihsan dengan darurat atau hajat ni, dalam konteks menggunakan kalau contoh bangkai jatuh ke dalam telaga, ke dalam air dalam telaga lah. Jadi kalau pada asalnya telaga tersebut air ni tidak dikira suci walaupun dah dibuang sebahagian ataupun keseluruhan daripada air tersebut sebab dah ada bangkai jatuh. Namun bila ada istihsan dengan darurat atau hajat telah membatalkan benda tersebut dan menyatakan bahawa air tersebut dianggap suci sekiranya dibuang sebahagian ataupun keseluruhan daripada air tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kaizatul Atikah binti Syukri ingin menyambung pembahagian istihsan yang kelima, iaitu istihsan dengan maslahah. Istihsan dengan maslahah ini ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana maslahah yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut kias dan kaedah umum, orang yang diamanahkan dengan sesuatu tugas tidak dikenakan ganti rugi jika berlaku kerosakan. Berdasarkan hadis umum berikut, la dhamana ala mu'tamanin. Maksudnya, tidak dikenakan ganti rugi atas orang yang diberi amanah. Hadis ini menjelaskan bagi sesiapa yang diamanahkan untuk melakukan tugas tidak akan dikenakan ganti rugi jika berlaku kerosakan. Namun, fuqaha meninggalkan kias dan kaedah umum dan menyatakan bahawa orang yang diamanahkan dengan sesuatu tugas boleh dikenakan ganti rugi jika berlaku kerosakan, apatah lagi jika berlaku kecuaian dengan sengaja. Hal ini untuk menjamin dan menjaga hak harta orang ramai dengan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Hukum baharu ini berdasarkan maslahah atau kepentingan harta orang ramai. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan maslahah, istihsan dengan maslahah ialah berpaling daripada hukum yang diamanahkan dengan sesuatu tugas tidak dikenakan ganti rugi jika berlaku kerosakan. Seterusnya, istihsan dengan kias khafi, iaitu kias tersembunyi. Kias khafi ini ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan kias jali kepada hukum yang lain berdasarkan kias khafi yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Hal ini berlaku apabila terdapat dua kias dalam sesuatu isu, iaitu kias jali dan kias khafi. Namun, kias khafi ini lebih kuat berbanding kias jali pada pandangan mujtahid. Contohnya, air liur burung buas seperti helang. Menurut kias jali, ia dikiaskan kepada air liur binatang buas seperti singa yang hukumnya adalah najis. Manakala menurut kias jali pula, ia dikiaskan kepada air liur manusia yang hukumnya adalah suci. Hal ini kerana burung buas tersebut meminum dengan paruhnya dan ia adalah sejenis tulang yang suci. Maka fuqaha menyatakan bahawa
air liur burung buas adalah suci menurut kaedah istihsan. Yang dimaksudkan istihsan dengan kias kofi di sini ialah berpaling daripada hukum najisnya air liur burung buas kepada hukum sucinya air liur burung buas berdasarkan kias kofi. Rumusan. Istihsan ialah berpaling daripada sesuatu hukum yang ditetapkan oleh sesuatu dalil kepada hukum lain yang ditetapkan oleh dalil yang lebih kuat. Kedua, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan yang menurut hawa nafsu. Yang ketiga, istihsan yang dalam kerangka syariah diterima pakai oleh fuqaha. Terakhir, istihsan terbahagi kepada 6 bahagian iaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan maslahah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza binti Ali, nombor metri I20104617. Saya akan menyambung pembentangan. Tajuk Istishab Unit 12, muka surat 142. Sebelum saya pergi lebih dalam lagi, izinkan saya untuk menerangkan pendahuluan istishab itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dalam ulama atau mufti mengeluarkan sesuatu hukum, terdapat pelbagai sumber yang boleh menjadi sandaran kepada mujtahid. Sumber-sumber ini dibahagikan kepada 2 jenis sumber, iaitu sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati ada 4, iaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Manakala sumber yang tak disepakati ialah istihsan, istishab, qaul sahabi dan banyak lagi. Istishab merupakan salah satu sumber tambahan yang digunakan ulama ketika ketiadaan dalil khusus berkenaan dengan perkara baharu yang ingin diketahui hukumnya. Istishab dari segi bahasa bermaksud meminta atau mengajak untuk berkawan dan berdamping. Setiap sesuatu yang sentiasa didampingi dan bersama ialah istishab. Dari segi istilah, istishab pula bermaksud sesuatu perkara kekal dan berterusan hukumnya atau keadaannya sehingga ada bukti yang mengubahnya. Maksudnya kat sini, asal sesuatu perkara adalah harus sehingga adanya dalil yang mengharamkannya atau mewajibkannya ataupun sunat ataupun makruh. Terdapat beberapa keadaan ulama menggunakan kaedah istishab. Antaranya, perkara yang telah diketahui kewujudannya pada masa lalu, kemudian berlaku syak pada status kewujudannya pada masa sekarang, akan dianggap ia masih ada berdasarkan kaedah istishab. Hal ini kerana kewujudan itu wujud pada masa lalu dan tiada bukti perkara itu hilang atau tidak wujud lagi. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan perkara itu tidak lagi wujud, barulah kita menyatakan perkara itu sudah tiada. Sebagai contoh, seorang yang telah berwuduk kemudian berlaku syak pada status wuduknya pada masa sekarang, akan dianggap dia masih dalam keadaan berwuduk. Hal ini berdasarkan kaedah istishab, selagi mana tiada bukti yang yakin wuduknya telah terbatal. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan wuduknya telah terbatal, barulah kita menyatakan dia bukan lagi dalam keadaan berwuduk. Begitu juga, perkara yang telah diketahui kewujudannya tiada pada masa lalu, kemudian berlaku syak pada status kewujudannya pada masa sekarang, akan dianggap ia masih tiada berdasarkan kaedah istishab. Hal ini kerana perkara itu tiada pada masa lalu dan tiada bukti perkara itu sudah ada sekarang. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan perkara itu sudah wujud, barulah kita menyatakan perkara itu sudah ada. Sebagai contoh,
Seseorang yang tak mempunyai hutang, kemudian dia berlaku syak pada status hutang dia pada masa sekarang, akan dianggap hutang dia tak berhutang dengan sesiapa. Hal ini berdasarkan kaedah istishab yang mana selagi mana tiada bukti yakin yang dia telah berhutang. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan dia telah berhutang dengan seseorang, barulah kita menyatakan dia dalam keadaan berhutang. Seterusnya, jika kita ingin mengetahui tentang hukum sesuatu perkara, namun tiada nas yang menunjukkan tentang hukum tersebut, apatah lagi nas yang melarangnya, maka hukumnya adalah harus ataupun boleh. Contohnya, kita ingin mengetahui hukum tentang sesuatu haiwan ataupun tumbuhan ataupun makanan, minuman ataupun apa-apa amalan, tetapi tiada dalil yang menaskan perkara tersebut, maka kita hukumkan ia dengan harus. Kerana kaedah istishab, hukum asas sesuatu perkara adalah harus. Istishab ni dijadikan asas pembinaan hukum setelah ketiadaan dalil khusus. Seseorang ulama ataupun mufti, apabila ditanya tentang hukum sesuatu isu, dia akan mencari dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dulu. Setelah ketiadaan dalil, barulah dia menggunakan kaedah istishab. Kehujahan istishab ini berdasarkan dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 145. Yang maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Para ulama mentafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, ia menjadi sebagai hujah untuk menerima kaedah istishab. Maksudnya kat sini, sekiranya tiada dalil dalam sesuatu isu, boleh menggunakan kaedah al-aslu bil asya' ibahah hatta yadillul dalil ala tahrim. Yang maksud dia, asas sesuatu perkara adalah harus sehingga adanya dalil yang mengharamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Asyiki binti Muhammad Zuhairi. Nombor metrik I193049193. Seterusnya saya akan meneruskan dalil daripada hadis. Syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu yuhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati qala la yansarifu hatta yasma'a sawta aw yajidan rihan. Maksudnya, Nabi SAW diadu bahawa seorang lelaki merasakan sesuatu, yakni syak ataupun kentut dalam solatnya. Lalu baginda bersabda, lelaki itu tidak perlu keluar dari solatnya sehinggalah mendengar bunyi kentut atau baunya. Hadis ini menjelaskan bahawa mengikut kaedahnya istishab, seseorang itu masih dianggap dalam keadaan bersuci ataupun berwuduk sehinggalah dia benar-benar yakin wuduknya telah terbatal. Oleh itu, dia boleh meneruskan solatnya dan tidak perlu membatalkannya sehinggalah dia yakin yang dia telah terkentut. Inilah yang dimaksudkan dengan makna istishab. Seterusnya kita masuk kepada pembahagian istishab, di mana istishab ni dia terbahagi kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama, istishab hukum asas sesuatu perkara adalah harus. Maksudnya setiap perkara yang ada di dunia ini seperti haiwan, tumbuhan ataupun objek dan tidak ada nas daripada syarak yang mengharamkannya dan ia mempunyai manfaat, maka ia adalah diharuskan. Hal ini berdasarkan kaedah istishab hukum asas sesuatu perkara adalah harus.
yang diharamkan sekiranya ada dalil yang menegahnya atau mengharamkannya. Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Istishab hukum asas sesuatu perkara adalah tiada. Seseorang yang didakwa atau dia dituduh melakukan sesuatu jenayah seperti mencuri dan orang yang mendakwa tidak mengemukakan bukti, maka orang itu dianggap tidak bersalah. Hal ini berdasarkan kaedah istishab hukum asas sesuatu perkara adalah tiada, sehinggalah ada bukti yang menunjukkan seseorang itu terlibat dengan jenayah tersebut. Dekat sini dia menerangkan bahawa contoh kalau kita nak sabitkan hukuman ke atas seseorang, kita perlu ada bukti yang kukuh. Kita tak boleh jatuhkan hukuman tanpa ada bukti yang sah. Kita masuk kepada bahagian yang ketiga, istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu dalil. Sesuatu hukum, wajib atau harus yang sabit dengan sesuatu dalil akan kekal wajib atau harus sehinggalah adanya dalil yang mengharamkannya ataupun menegahnya. Contohnya kewajipan solat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat Al-Quran ini ia menjelaskan tentang kewajipan solat bagi umat Islam sama ada lelaki maupun wanita. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, wanita dilarang bersolat berdasarkan hadis berikut yang bermaksud daripada Aisyah bahawa Fatimah binti Abu Hubaysh bertanya kepada Nabi SAW, "Aku beristihadah dan tidak bersuci. Adakah aku perlu meninggalkan solat?" Nabi menjawab, "Tidak, ia hanya darah penyakit. Tetapi tinggalkan solat pada hari-hari yang kamu haid, kemudian mandilah wajib dan solatlah." Hadis ini menjelaskan bahawa wanita yang dalam haid adalah dilarang menunaikan solat walaupun ayat Al-Quran di atas mewajibkan solat kepada umat Islam. Hal ini kerana haid adalah halangan, yakni al-mani' yang menyebabkan wanita haram menunaikan solat. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Istishab hukum syarak yang sabit dengan sesuatu hukum. Seseorang yang memiliki sesuatu harta seperti rumah, maka hak pemilikannya terhadap rumah tersebut akan kekal sehinggalah ada bukti pemilikannya telah hilang. Contohnya, dia telah menjual, menghibah atau mewakafkan rumah tersebut kepada pihak lain. Okey, maksudnya dekat sini, saya bagi contoh, Aiman ada harta iaitu rumah. Maka rumah tersebut telah menjadi hak milik Aiman. Kemudian, Aiman menjual harta tersebut iaitu rumah kepada si Alif. Jadi, hak pemilikan Aiman kepada rumah telah hilang. Hak itu menjadi hak pemilikan Alif kerana bukti pemilikannya telah hilang apabila si Aiman telah menjual rumah tersebut kepada Alif. Istishab hukum am sehingga adanya pengkhususan. Am dalam bahasa Arab bermaksud meliputi semua perkara dan tidak terkecuali sedikit atau sesuatu pun. Sesuatu dalil am akan kekal dalam keadaan am sehinggalah adanya dalil yang mengkhususkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maksudnya,
Oleh itu, sesiapa antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah berpuasa bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Okey, ayat ini mewajibkan semua orang yang mengetahui tentang permulaan bulan Ramadan wajib untuk berpuasa. Semua di sini, seorang pun tidak terkecuali daripada berpuasa. Okey, kiranya apabila seseorang itu melihat anak bulan Ramadan atau dia mengetahui tentang anak bulan Ramadan, maka wajiblah untuk setiap orang berpuasa. Okey, seterusnya, ayat am ini telah ditaksiskan iaitu dikecilkan skop oleh kenyataan Allah pada ayat yang sama iaitu sesiapa yang mempunyai keuzuran syar'i, dia diharuskan untuk tidak berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maksudnya, sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka, yakni bolehlah dia berbuka kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Okey, maksudnya di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka puasa. Kerana apabila orang yang sakit meneruskan puasa, bimbang sakitnya itu boleh memudaratkan kesihatan atau dirinya sendiri. Okey, maka dibolehkan untuk berbuka. Okey, seterusnya orang yang dalam musafir juga dibolehkan untuk berbuka puasa. Okey, maka orang apabila mereka berbuka puasa, maka wajib untuk mereka menggantikan semula puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan di sini, istishab menjadi sandaran kepada kebanyakan mujtahid dan diguna pakai oleh mereka sebagai sumber hukum apabila tidak ditemui dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, istishab menjadi sumber tambahan dalam penentuan hukum. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.